Salam bahagia, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda secara live dan eksklusif di Bernama TV. Dan kita memilih satu topik yang mungkin kepada ramai orang menganggapnya sebagai satu topik yang santai, tetapi yang menarik sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan dua tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio ruang bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini di ruang bicara, kita akan bercakap tentang Tour of Sarawak 2016 ataupun Jelajah Sarawak 2016, satu acara berbasikal di peringkat antarabangsa, satu acara berbasikal yang dikatakan mempunyai dimensi, mempunyai konsep yang berbeza dan juga menarik. Dan dua tetamu yang sudah pun bersiap sedia di studio ruang bicara bersama dengan saya ini, di sebelah kanan saya ini kita mengalu-alukan yang berbahagia Encik Muhammad Fazli Mat Yusof yang merupakan pengarah projek Tour of Sarawak 2016. Jadi Fazli, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Jadi bila sampai daripada Sarawak? Saya sampai petang semalam. Jadi semuanya okey ya? Semuanya okey. Alhamdulillah. Dan kita juga mengalu-alukan yang berbahagia Encik Ibrahim Muhammad yang merupakan komisar antarabangsa di USI ataupun di Kesatuan Berbasikal Antarabangsa. Jadi Pak Ibrahim, apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita nak bercakap tentang satu topik yang cukup menarik sebenarnya. Kita ingin mengetahui apakah yang dimaksudkan Tour of Sarawak 2016 itu. Tetapi kepada anda yang mungkin ketika ini juga bersama kami secara live dan eksklusif, anda juga diberi ruang dan juga peluang untuk bertanya apa saja berkaitan dengan topik yang kita bincangkan ini. Dan gunakanlah dua talian yang telah pun kami sediakan kepada anda di 03 20 594624 dan juga di 03 20 594625. Baik, Tour of Sarawak 2016. Saya nak memulakan sembang-sembang ini bersama dengan saudara Fazli sendiri. Kalau kita lihat Fazli, memang menarik sebenarnya. Kita ada Tour of Malaysia dan Tour of Langkawi, kita ada perlumbaan jelajah Malaysia dan sebagainya. Tetapi kenapa agaknya apa yang memberikan inspirasi dan juga idea pihak tuan untuk menganjurkan Tour of Sarawak 2016 ini? Okey, terima kasih. Sebenarnya kejohanan Tour of Sarawak 2016 ini sebenarnya kita mendapat cetusan idea apabila kita lihat setelah 20 tahun jelajah Malaysia dan juga Tour di Langkawi dilaksanakan di seluruh Indonesia. Jadi kita juga pernah mendengar tentang Tour of Borneo, Tour of Brunei, dan juga negara-negara yang berhampiran bercira dengan kita. Jadi di Sarawak belum ada satu kejohanan berbasikal yang melibatkan keseluruhan negeri Sarawak. Jadi ide itu timbul untuk kita wujudkan satu pertandingan atau kejohanan yang kita panggil Tour of Sarawak. Diadakan pada insyaAllah pada tahun hadapan. Jadi konsep yang kita adakan untuk Tour of Sarawak ini mungkin berbeza dengan apa yang dijalankan oleh Tour di Langkawi dan juga dijalankan seperti jelajah Malaysia. Kerana keunikan Sarawak ini sebagai sebuah negeri yang kata mempunyai pelbagai estetika, sama dari segi penduduknya yang pelbagai kaum, dengan kecantikan alam semula jadi, dengan kepelbagaian budaya yang ada, yang kita katakan kalau nak dapatkan satu Malaysia boleh dapat di Sarawak. Jadi kita nak bawakan Tour of Sarawak ini bukannya sekadar untuk sebagai sukan berbasikal, tapi kita nak cuba mempromosikan satu perancangan yang terdapat di Sarawak. Itu yang konsep yang kita nak bawa sebenarnya lah. Nanti kita sembang lagi Fadli, tentang banyak lagi perkara yang berkaitan dengan Tour of Sarawak 2016 ini. Saya juga nak dapat pandangan peribadi daripada Pak Ibrahim sendiri. Pak Ibrahim, bila pihak penganjur ingin menganjurkan satu lagi kejohanan yang bersifat jelajah seperti ini, apakah reaksi dan juga pandangan Pak Ibrahim sendiri? Apakah ini satu idea yang bagus, satu idea yang baik? Tentu ini satu idea yang baik, sebab kita dah ada Tour of Langkawi itu dah terkenal dengan host class. Itu kita ada Jelajah Malaysia, yang mana Jelajah Malaysia ni pun adalah kelas 2. Tapi Jelajah Sarawak ni juga akan menjadi kelas 2 yang didaftar bawah UCI, dan dia adalah khusus khas untuk Sarawak saja. Jadi itu yang menarik itu.
Bila Pak Im sebut untuk Sarawak saja, artinya yang akan mengambil bahagian itu hanya pelumba-pelumba dari Sarawak saja. Tidak. Kita sebenarnya Tour of Sarawak ni kita adalah international punya program. Yang kita melibatkan negara-negara yang berdaftar dengan UCI bagi kelab-kelab yang berdaftar dengan UCI. Oleh kerana kita ada di tahap 2.2 horse. Jadi kita boleh menjemput pasukan-pasukan yang bertaraf kontinental ataupun semi pro, di mana negara-negara yang mungkin kita akan jemput yang mungkin pernah menyertai Litur di Langkawi, seperti negara Eropah, Asia, Australia, Jepun dan sebagainya lah. Jadi bermakna di sini penglibatan ataupun kelab yang akan bertanding di Tour of Sarawak ni adalah mereka dari negara-negara yang mempunyai kelab-kelab yang saya fikir memang ada nama dan juga pernah menyertai pertandingan-pertandingan di tempat-tempat ataupun di negara-negara lain. Namun begitu, kita juga membuka peluang kepada kelab-kelab tempatan. Seperti mungkin kita juga akan menjemput seperti daripada kelab kebangsaan, pasukan kebangsaan, ataupun sekarang ni daripada Terengganu yang kita rasa lebih, dan kemungkinan juga kita akan menjemput kelab dari Sarawak sendiri, di mana kita juga melalui Persatuan Berbasikal Negeri Sarawak cuba akan melatih penduduk ataupun mencungkil bakat-bakat tempatan. Ini sebenarnya objektif yang cuba kita nak bawa lah dalam Tour of Sarawak ni. Okey, sebenarnya baik, saya juga ingin mengetahui apa sebenarnya yang akan dilihat oleh UCI sebelum memberi sanction kepada penganjuran perlombaan jelajah seperti ini. Apa sebenarnya yang diinginkan oleh UCI sebelum memberi kebenaran dan sebagainya? Okey, UCI punya program sebenarnya dia tidak menggalakkan lagi banyaknya perlombaan-perlombaan yang bertaraf antarabangsa yang dimasukkan dalam kalender UCI. Saya pun ingin jelaskan yang sebenarnya kalau kita bertahap 2, kelas 2, kita dibenarkan menjemput professional team juga. Tak kira lah dia datang pada Eropah ke, daripada Asia ke, selain pada itu yang tertinggi yang dibenarkan. Kalau Pro Tour tu hanya host class. Jadi kita boleh jemput professional continental team UCI, lepas tu kita boleh jemput UCI continental team, lepas tu kita boleh jemput national team, dan dibenarkan juga kelab-kelab ataupun regional team. Itulah maksud dia yang dibenarkan oleh UCI lah. Tapi setakat ini apakah UCI dah pun memberi sanction untuk penganjuran kejohanan Tour of Sarawak ini? Okey, UCI, setiap negara yang ingin untuk menganjurkan satu kejohanan, dia ada guideline, iaitu mesti bermohon sebelum 1 Jun, 1 tahun lebih awal pada kejohanan sebenarnya. Jadi ini telah dilakukan oleh Tour of Sarawak. Di prosedur yang kita buat ni mengikuti prosedur yang betul lah. Jadi cuma sekarang kalender tu tak dikeluarkan kerana dia akan buat satu perjumpaan nanti di kejohanan dunia, lomba basikal kejohanan dunia di Richmond. Di situ dia akan bentangkan segala permohonan-permohonan ni. Selepas saja komiti bersidang, iaitu ada satu seminar di sana, barulah dia akan keluarkan dalam kalender UCI. Jadi baru kita akan nampak senarai ni. Pada dasarnya dia dah terima lah, sebab PKBM yang hantar permohonan ni untuk penganjuran jelajah Sarawak ni lah. Okey, keberanian, saya sebut istilah keberanian Fazil, untuk menganjurkan jelajah seperti ini, kejohanan seperti ini. Kalau kita lihat begitu banyak masalah yang dihadapi sebenarnya oleh pihak penganjur Tour of Langkawi misalnya, walaupun kelihatan berjalan dengan licin, tapi ada juga masalah-masalah kecil yang timbul di sana sini dan sebagainya, dan ini dianggap sebagai satu cabaran yang cukup hebat kepada pihak penganjur. Apakah Fazli yakin bahawa segala masalah ini boleh diatasi melalui penganjuran Tour of Sarawak kali ini, pertama kali? Sebenarnya kita belajar daripada pengalaman. Jadi pengalaman daripada pihak luar yang pernah kita ambil iktibar. Jadi alhamdulillah di peringkat kita sebenarnya kita telah mendapat kerjasama yang erat daripada Kerajaan Negeri Sarawak melalui Kementerian Pembangunan Sosial, di mana menteri yang terlibat iaitu Yang Berhormat Tan Sri Bilamawan adalah merupakan pengurusi untuk kejohanan ini. Dan yang menariknya, timbalan beliau iaitu Yang Berhormat Dato'
Abdul Karim Hamzah, itu Menteri Muda di pejabat Kementerian Pembangunan Sosial. Bukan dia saja sebagai timbalan menteri ataupun Menteri Muda, dia juga merupakan Presiden Persatuan Berbasikal Negeri Sarawak. Jadi bermakna dengan adanya sokongan daripada kementerian dan juga kerajaan negeri Sarawak dan juga agensi-agensi kerajaan yang terlibat dan sokongan padu daripada kementerian-kementerian seperti Kementerian Kerja Raya, Kementerian Pelancongan yang memberi pelbagai orang kata apa, sokongan semua dari segi teknikal dan sebagainya. Ini memberi semangat kepada kita sebagai penganjur untuk menjayakan program ini. Dan apa yang paling penting, kita juga mendapat sokongan padu daripada Kementerian Belia dan Sukan. Itu yang paling penting, di mana gabungan antara Kementerian Belia dan Sukan dan juga Kementerian Pembangunan Sosial ini merupakan satu pasukan yang kuatlah bagi kita. Dan apa yang paling penting, kerjasama daripada semua pihak di peringkat seluruh negeri Sarawak. Kerana baru-baru ini kita telah mengadakan satu mesyuarat yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Datuk Abdul Karim selaku timbalan pengurusi untuk Tuak Sarawak ini, di mana kita dapati semua ketua-ketua jabatan daripada pelbagai agensi kerajaan di Sarawak telah hadir dalam mesyuarat tersebut, termasuk residen dan wakil-wakil daripada Majlis Bandaraya Kuching Utara, Kuching Selatan dan juga daripada Bandaraya Miri. Mereka datang, jadi kita berkongsi idea dan mereka memberi, bukan setakat memberi pandangan, juga memberi orang kata apa, panduan kepada kita bagaimana nak menjalankan. Jadi saya Alhamdulillah dengan kesemuan diberikan oleh pelbagai agensi ini, insyaAllah kita dapat menjayakan program ini, walaupun kita menganggap memang akan ada rintangan-rintangan. Itu perkara biasa dalam apa-apa penganjuran. Betul. Okey, Pak Dwi dan juga Pak Ibrahim, kita akan berehat buat seketika. Dan kepada anda yang berada di luar sana yang barangkali ingin mendapat maklumat yang lebih terperinci, dan ataupun mungkin ada persoalan yang ingin anda leraikan berkaitan dengan Tour Sarawak ini, kesempatan yang kami sediakan kepada anda melalui dua talian yang telah pun kami sediakan kepada anda, iaitu 03-2059-4624 dan juga 03-2059-4625. Panggil kami dan insyaAllah mungkin kedua-dua tetamu saya ini mungkin boleh menjawab apa saja persoalan yang anda bangkitkan. Tour Sarawak, itu topik yang kita bincangkan di ruang bicara live dan eksklusif Bernama TV. Kita lihat buat seketika. Kabar pemirsa, salam dari Jakarta. Sebuah program kerjasama Kantor Berita Indonesia Antara dengan Kantor Berita Malaysia bernama kembali hadir menjumpai Anda. Menyelami realiti, menjejaki masa, meninjau peristiwa, paparan kronikal kembara kehidupan, pelbagai keunikan juga pengalaman menarik. Segalanya disorotkan selama setengah jam dalam channel Bernama setiap Ahad jam 9.30 malam hanya di Bernama TV. Masa mengupas isu semasa, jadi saluran pelbagai suara, segalanya baru dan benar di Berita Bernama TV.
Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara yang dibawakan secara live dan eksklusif kepada anda di Bernama TV ini, dan kita masih bercakap tentang Tour Sarawak. Sesuatu yang menarik juga Pak Ibrahim. Tadi kita lihat tentang peranan dan juga sokongan yang diberikan oleh UCI, tetapi yang lebih menarik lagi adalah support ataupun sokongan yang diberikan oleh Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia setakat ini. Apakah sebenarnya peranan dan juga bentuk sokongan yang akan diberikan oleh Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia kepada Tour of Sarawak nanti? Okey, sebagai badan induk PKBM, tujuannya utamanya supaya perjalanan ini berjalan mengikut peraturan yang ditetapkan oleh badan dunia lah, UCI. Iaitu dari segi teknikalnya, dari segi keselamatan masa penganjuran tersebut. Ini berkaitan juga dengan persediaan yang diperlukan, seperti tentukan perlombaan ini mengikut laluan yang dibenarkan, jarak yang dibenarkan, dan juga untuk Tour of Sarawak memandangkan dia adalah pertama kali penganjurannya, mana UCI dia membenarkan 5 hari saja. Dia tidak boleh terus jadi lebih daripada 5 hari. Ini salah satu syarat. Lepas tu, selain daripada itu, dia kena menghantar dia punya laporan lebih awal pada PKBM untuk dihantar semula ke UCI. Yang mana laporannya mesti lengkap, iaitu jenis perlombaan, apakah negara-negara yang diundang, adakah daripada mana pasukan yang dibenarkan. Lepas tu satu lagi, lesen, mesti mempunyai lesen pada pelumba, dan umur pelumba juga babit kira, iaitu biasanya kita akan ambil umur 19 tahun ke atas atau bawah 23 tahun, dan juga elite men. Jadi kita pun akan melihat segala permohonan ni adakah tidak bercanggah daripada apa kehendak UCI. Memenuhi segala kehendak UCI. Baik, sesuatu yang menarik Fazli, kita sembang-sembang tadi. Ada perbezaan, ada sesuatu yang menarik menunggu mereka yang akan mengikuti perkembangan Tour of Sarawak nanti. Dan mungkin penonton-penonton di luar sana, apakah bezanya Tour of Sarawak ini jika dibandingkan dengan Tour of Langkawi ataupun Jelajah Malaysia misalnya? Okey, seperti yang Pak Bahim beritahu tadi, di mana kita dibenarkan untuk mengadakan pertandingan ini sebanyak 5 hari, mana pertandingan ini akan bermula pada 13 Januari 2016 hingga 17 Januari. Jadi dalam 5 hari ini kita akan melalui stage, sebanyak 8 stage. 8 stage. Jadi yang pertama sekali pada 13 bulan kita akan bermula dari Miri hingga ke Bintulu, dan jaraknya adalah di antara 201 km. Dan kemudian pada 14 bulan Bintulu ke Sibu dengan jaraknya 217 dan seterusnya kita akan transfer ke Sarike. Pasukan tu akan transfer ke Sarike, dan di Sarike kita akan bermula dari Sarike dan berakhir di Betong dengan jarak 111 km. Seterusnya Seri Aman ke Serian, jaraknya lebih kurang dalam 131 km. Dan akhir sekali, ini yang paling menarik, tempat Ketua Menteri Sarawak dari Sematan ke Kuching dengan jarak 105 km. Jadi jumlah keseluruhannya adalah 765 km. Jadi apa yang menariknya, berbeza dengan yang ditanya oleh Encik Sukawi tadi tentang apa perbezaan di antara Tour of Sarawak dengan apa yang dijalankan oleh Lito dan Langkawi dan Jelajah Malaysia adalah, pertama sekali kita nak beritahu bahawa kita nak bawa pertandingan atau kejohanan ini bukan hanya sekadar untuk menunjukkan orang berbasikal, tapi kita nak pamerkan kepada penonton-penonton di luar sana tentang keindahan yang terdapat di negeri Sarawak, dengan keadaan persekitarannya, dengan keadaan laluan jalannya. Apatah lagi sekarang ni kita sedang mengalami satu perubahan dengan Pen Borneo. Mana kesempatan tu kita gunakan untuk melihat bagaimanakah keadaan laluan yang kita gunakan. Kemudian apa yang paling penting sekali, di sepanjang jalan itu kita akan melihat keadaan rumah panjang, penduduk-penduduk pribumi, penduduk Iban, Bidayuh dan sebagainya.
Dan yang paling menariknya, kita ada satu yang kita panggil jom berambih di Rumah Panjang. Jom berambih. Ini bahasa Sarawak. Berambih ni maknanya kita beramai-ramai di tempat itulah berambih kata orang Sarawak. Maknanya di sini di stage betung dengan Sri Aman tu, semua kru, semua media teknikal, mereka akan bermalam di Rumah Panjang, bukan bermalam di hotel. Ini yang menariknya. Yang menariknya. Tetapi untuk tim mereka terpaksa tinggal di hotel sebab mereka perlukan rehat, pengawasan dan sebagainya. Dan di setiap stage yang kita lalui ini, kita ada satu dipanggil mini carnival. Ini yang paling penting, sebab mini carnival ini bukan sekadar kita orang kata apa, bila habis macam Litur di Langkawi, bila habis pertandingan maka habislah, tapi tidak di Sarawak. Di Sarawak mana kita adakan satu hari sebelum kejohanan tu kita dah ada carnival. Mana carnival tu kita akan menjemput pelbagai agensi seperti agensi kerajaan contohnya yang akan membuat pameran dan sebagainya, menjemput penduduk-penduduk daripada sekitar datang. Mungkin kita akan menjemput agensi seperti SPR untuk pendaftaran, mengundi ataupun dan sebagainya. Ini akan dimainkan peranan oleh agensi-agensi kerajaan dan juga badan-badan yang bukan kerajaan. Itu yang menariknya. Dan sebelah malamnya kita ada pertunjukan kebudayaan. Harus diingat Sarawak tunjukkan kebudayaan tu di setiap stage yang harus diingat Sarawak ni mempunyai pelbagai kebudayaan dan pelbagai etnik. Jadi dapat saya beritahu, contohnya kalau Miri mungkin kita akan menggunakan konsep orang Hulu pada malam kebudayaan, persembahan kebudayaan. And then di Bintulu kita akan menggunakan konsep orang Melanau. Di Sibu mungkin orang Iban. Begitulah stage-stage yang seterusnya. Sampai di Serian mungkin orang Bidayuh. Jadi komposisi kaum yang terdapat di Sarawak tu dapat kita tunjukkan kepada peminat-peminat yang datang daripada luar negara ataupun datang dari Semenanjung yang mengikuti perkembangan atau mengikuti bersama kejohanan tu. Mereka bukan sekadar untuk melihat pertandingan, mereka dapat merasai, melihat pelbagai persembahan kebudayaan di Sarawak. Itu yang memang menarik. Memang menarik. Ada lagi satu. Saya nak tambah sikit tentang Betung, dekat Betung dan Sri Aman tu. Ada satu rumah panjang yang dekat Sri Aman tu, kita panggil rumah panjang untuk homestay rumah panjang. Itu yang menariknya. Yang tak ada di Semenanjung Malaysia. Maknanya di situ kalau tim atau maksud saya media ataupun technical part yang betul, mereka akan tidur di luar rumah panjang tu, bukan di hotel. Maknanya mereka berambih dekat situ lah. Itu yang menariknya. Nanti kita sambung lagi. Ada yang menarik juga. Tapi Pak Ibrahim, itu daripada apa dari segi penganjurannya lah. Tetapi selalunya yang dibangkitkan Tour of Sarawak ini pertama kali dianjurkan, dan banyak persoalan yang timbul, terutamanya dari segi penggunaan kawasan ataupun jalan-jalan yang akan digunakan nanti dalam Tour of Sarawak kali ini. Dari segi keselamatan itu juga perlu dilihat secara serius, kerana itu juga merupakan satu aspek yang akan dilihat secara serius oleh UCI sendiri. Jadi bagaimana UCI akan menentukan bahawa laluan yang akan dilalui oleh pelumba-pelumba nanti adalah laluan-laluan yang selamat dan terkawal. Daripada PKBM sendiri kita ada pegawai teknikal kita yang mana kita akan mengesahkan laluan ni. Ini amat penting. Jadi salah satu padanya kita menentukan bila pelumba tu laluan kawasan tu keadaan jalan tu tidak berbahaya pada pelumba. Mereka mungkin terlalu banyak segmen tu kan. Dia mesti luas lah. Terutamanya di tempat penamat. Tempat penamat kurang-kurangnya 8 meter di luasnya. Lepas tu mesti menyediakan barrier atau pagar selamatan untuk pelumba tu 300 meter sebelum dan 100 meter selepas. Ini ruling yang ditetapkan oleh CI. Lepas tu jarak tu pula dia tidak boleh sewenang-wenangnya kita kata nak buat 500 meter ke 500 km ke 240
kilometer ke, jadi dia ada panduan dia. Jadi dalam UCI kalau kelas 2 dia benarkan paling jauh 240. Jadi kita punya tak melepasi lah. Dan dia ada average pula dalam 5 hari tu dia tak boleh lebih pada 180 kilometer. Jadi apa yang saya lihat di sini semua memenuhi kehendak UCI lah. Kita punya tak sampai lebih pada itu. Lepas tu yang stage dia pula kita kena adakan dia punya gantry dan sebagainya yang menunjukkan itu adalah penamat. Dari segi stage tu Pak Ibrahim, untuk just untuk dapat penjelasan sajalah. Apakah UCI juga menetapkan kalau kata 5 stages saja yang digunakan ataupun dipertandingkan, apakah itu mengikut peraturan ditetapkan ataupun kebebasan kepada pihak penganjur untuk mengadakan berapa stages yang mereka fikirkan sesuai? Okey, bila dia berbentuk jelajah, paling kurang adalah 2 hari. Itu yang jelajah. Itu panggil stage. Dan 2.2. 2 tu adalah stage. Kalau 1.2 adalah one day race. Jadi kalau point 2 tu maknanya kelas paling rendah lah sekarang ni 2. Dulu ada sampai kelas 5. Sekarang dia dah ubah, dia akan jadikan kelas 2, kelas 1. Kalau kita dapat upgrading, insyaAllah akan datang kita jadi kelas 1. Dan seperti yang Letteran Kawi, asalnya pun dulu 2.5, tu naik 2.2, 2.1 sekarang dah first class. Jadi kita akan ikutlah peraturannya macam gitu. Dan assessment yang dibuat oleh Presiden Komisan dilantik besok, dia akan merekod benda-benda ni. Dia akan buat laporan kepada UCI. UCI akan buat assessment. Macam mana kejohanan ni, adakah dianggap sebagai yang terbaik ataupun ada kekurangan. Kalau ada kekurangan, dia akan beritahu pada penganjur supaya baiki kekurangan tu. Tapi ada tak kemungkinan Pak Ibrahim, sebelum saya pergi kepada Pak Adli sendiri, kerana Tour of Sarawak ini belum lagi dianjurkan, akan dianjurkan hanya dari 13 hingga 17 Januari tahun hadapan, iaitu 2016. Tapi ada tak kemungkinan mungkin stage ini akan diubah ataupun didapati tidak sesuai dan sebagainya setelah UCI sendiri melakukan pemeriksaan? Okey, jadi biasanya bila sesuatu kejohanan tu dah didaftar dengan UCI, UCI akan lantik Presiden Komisan namanya. Di samping itu kita ada teknikal kita lah, sepatutnya menentukan supaya bila Presiden Komisan datang, dia lihat benda ni dah mengikuti peraturan, supaya tidak ada apa-apa yang timbul masalah. Mana kita lah yang kena menentukan bahawa segala laluan ni mengikut yang kehendaki oleh UCI lah, dari keselamatan dan sebagainya. Okey, kita akan sambung lagi. Ada persoalan yang menarik sebenarnya yang nak saya kongsi bersama dengan Fadli, terutamanya bukan saja support untuk menjayakan Tour of Sarawak ini, tetapi financial support itu juga saya kira diperlukan oleh pihak penganjur. Dan ini satu persoalan yang menarik sebenarnya, dan inilah aspek yang akan kita sentuh nanti bila kita kembali semula ke ruang bicara secara live dan eksklusif ini di Bernama TV, bercakap tentang Tour of Sarawak 2016. Kita rehat sekali lagi. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama.
Satu Malaysia. Terima kasih kerana anda masih lagi bersama kami di Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda secara langsung dan eksklusif di Bernama TV. Dan kita masih lagi bercakap tentang topik Tour of Sarawak 2016, dan kita masih lagi bersama dengan berbahagia Encik Muhammad Fazli Mat Yusof, iaitu pengarah projek Tour of Sarawak 2016, dan kita juga masih lagi bersama dengan yang berbahagia Encik Ibrahim Omar, iaitu Komisar Antarabangsa UCI ataupun Kesatuan Berbasikal Antarabangsa. Baik, sebelum berehat tadi, saya bangkitkan Fazli untuk menganjurkan Tour of Sarawak ini. Sepertilah penganjuran acara-acara jelajah yang lain memerlukan pembelanjaan yang cukup besar sebenarnya. Jadi apakah support dan apakah harapan anda sendiri kepada mereka yang mungkin berminat untuk sama-sama membantu menganjurkan Tour of Sarawak 2016 ini? Ini satu soalan yang agak menarik. Memanglah setiap kejohanan yang dianjurkan memerlukan pembelanjaan, apatah lagi Tour Sarawak merupakan satu kejohanan yang pertama kali diadakan. Jadi kita memang memerlukanlah sumber kewangan yang agak kukuh untuk menjayakan program ini. Tapi alhamdulillah, dengan kerjasama yang diberikan oleh Kementerian Belia dan Sukan dan juga daripada Kementerian Pembangunan Sosial, akan menyalurkan dana kepada kita untuk menjayakan program ini. Tapi saya tak boleh kita apa jumlahnya. Dan apa yang paling penting, kita mendapat feedback yang baik daripada sektor-sektor korporat yang ingin memberi sumbangan dalam bentuk sponsorship kepada kita, kepada pihak kita lah untuk menjayakan program ini. Dan apa yang paling penting sekarang, inilah masa yang paling sesuai untuk menunjukkan keprihatinan pihak sektor swasta untuk membantu pembangunan sukan negeri Sarawak. Apatah lagi Sarawak merupakan satu negeri yang orang kata melahirkan pelbagai atlet, betul, yang menjadi kebanggaan negara Malaysia, seperti Ratu Renang Malaysia, ada yang pernah dulu pelari terkenal, Wasa Jambek, dan saya rasa inilah peluang yang terbaik bagi sektor swasta, sektor korporat membantu pihak kita, bukan membantu saya, tapi membantu pihak kerajaan negeri bagi menjayakan program ini, di mana tujuannya ialah kita nak memperkenalkan negeri Sarawak ini bukan saja sebagai sebuah negeri dalam Malaysia, tapi kita nak pamerkan atau nak buatkan supaya Sarawak ini terkenal di dunia. Sama ada dalam sektor sukan berbasikal, apabila kita menganjurkan kejohanan antarabangsa ini, sudah pasti nama Sarawak akan terpahat di mata dunia. Dan apabila kita lihat ini satu peluang yang baik, maknanya pihak swasta boleh memainkan peranan mereka, membantu kita dan juga membantu kerajaan negeri untuk menjayakan program ini dan meningkatkan lagi orang kata program kesukanan berbasikal di negeri Sarawak. Ini sebenarnya yang kita harapkan, sokongan daripada pelbagai pihak. Tapi saya peribadi, sebelum saya pergi kepada Pak Ibrahim, Fadli, kalau kita lihat dari segi penyertaan, saya difahamkan bahawa mungkin penyertaan daripada pelumba-pelumba antarabangsa juga akan terlibat dalam perlombaan ini. Tetapi dalam usaha untuk membina pelumba-pelumba Sarawak sendiri untuk mengambil bahagian dalam Tour of Sarawak ini, mungkin sesuatu yang mungkin agak sukar sekarang ini kerana masa yang semakin suntuk dan sebagainya. Tetapi dari segi pihak tuan sendiri, apa yang telah dibuat dalam usaha untuk mencungkil dan mengendengahkan bakat-bakat daripada Sarawak sendiri untuk mengambil bahagian dalam Tour of Sarawak? Okey, saya ada berbincang dengan Presiden Persatuan Berbasikal Persatuan Berbasikal Negeri Sarawak yang berhormat Dato' Karim Abdul Karim, di mana kita cuba nak mewujudkan satu pasukan tempatan. Tambahan lagi, sekarang ini tahun depan Sarawak adalah tuan rumah bagi SUKMA. Jadi ini adalah satu peluang yang baiklah untuk kita melatih pelumba-pelumba tempatan dengan menyertai Tour of Sarawak ini. Mungkin orang kata sebagai menimba pengalaman. Kalah menang itu soal kedua, betul. Yang pentingnya pengalaman. Dan kita juga kalau kita lihat
dari hadiah yang kita sediakan yang berjumlah 200,000 keseluruhannya, iaitu kita ada 4 kategori yang kita pertandingkan, iaitu untuk overall, juara keseluruhan, yang akan memakai baju kuning, yellow jersey, and then untuk Raja Bukit, dan juga Raja Pecut. Dan yang paling menarik sekali, kita mewujudkan satu lagi kategori, iaitu Malaysian Best Rider. Iaitu kita panggil dia jersey Ketua Menteri Sarawak. Ini khas untuk pelumba-pelumba tempatan lah, untuk mendapat pengisrafan daripada pihak kita. Dan saya rasa inilah peluang terbaik. Kita akan bekerjasama dengan Persatuan Pasukan Negeri Sarawak untuk melahirkan satu pasukan yang kita rasakan bukan pasukan yang kata berperingkat profesional atau semua, tapi kita nak mendedahkan pasukan ini supaya mereka belajar, dan insya-Allah benda ni pasukan ini dia akan kita bimbing dan akan menyertai pelbagai kejohanan, sama ada di peringkat tempatan ataupun di antarabangsa. Baik, bila sebut hadiah ini menarik. Ini saya nak kongsi sesuatu bersama dengan Pak Ibrahim lah. Mungkin sensitif sikit Pak Ibrahim, tapi mungkin untuk diwar-warkan juga, mungkin akan banyak dipelajari oleh penganjur Tour of Sarawak. Kita lihat bagaimana timbulnya pelbagai kontroversi apabila tentang hadiah, terutamanya hadiah wang diberikan kepada pemenang-pemenang dalam Tour di Langkawi itu banyak dipersoalkan dan menjadi persoalan ataupun tanda tanya yang cukup besar, polemik yang didedahkan dalam akhbar dan sebagainya, sehingga mendapat teguran daripada yang berhormat Khairy Jamaluddin sendiri selaku Menteri Belia dan Sukan. Jadi nasihat Pak Ibrahim sendiri, mungkin masalah itu dah diselesaikan sebenarnya, tapi nasihat Pak Ibrahim kepada penganjur. Okey, hadiah ni ditetapkan oleh UCI. Mana setiap penganjur dia ikut kategori dia. Jadi dia ada minimum price. Jadi kita tak boleh kurang daripada hadiah yang ditetapkan. Sebab tu kita lihat Ketua Langkawi host class dia sampai hampir 1 juta. Sebab itu memang ditetapkan oleh UCI. Tetapi ada negara penganjur lain yang walaupun dia punya minimum tu kecil, untuk attraction pelumba datang dia naikkan. Macam kita 200,000 tu dah memang memadai daripada apa yang dak oleh CI. Dia ada guideline dia. Maknanya pelumba kalau tiap-tiap hari tu pelumba sampai 20 orang menerima hadiah wang tunai, nombor 1 sekian banyak dan sebagainya. Yang sebenarnya lebih kurang kalau 2.2 ni nombor 1 tu 4,000 euro. Dia pakai euro sekarang. Itu yang kita lihat tu dah jadi 16,000 pertama. Berarti juara tu dah sampai dapat 20,000 dan sebagainya. Lepas tu dia bukan hadiah untuk individu overall aja. Dia daily tu, kalau 5 hari tu dah 5 kali pemenang. Lepas tu overall lagi sekali lagi. Overall tu pula adalah separuh daripada 5 hari punya kejohanan tu bagi 2. Itu adalah overall punya hadiah. Selain daripada itu dia ada pula itu pecutan. Dia ada pecutan, ada hadiah lain pula. Itu pun dibayar. Ada bayar juga. Lepas tapi yang compulsory oleh CI adalah individual time ni lah. Itu yang yellow jersey tu. Tapi kalau kita ada tambahan macam blue jersey, atau polka dot, kalau kita ada banyak gunung-gunung kita gunakan Lucky on Mountain. Itu pun ada hadiah. Dan tu ada kategori pula. Kalau lebih tinggi dia ada nama Cat 1 ke Cat 2, Cat 3, dan ada lain lah. Ada penganjur yang tahu kalau lebih tinggi lah mahal lah dia taruh. Kalau kita tengok daripada jumlah yang disebut oleh Fadli tadi, 200,000 diperuntukkan untuk pemberian hadiah. Tidakkah 200,000 itu kalau kita lihat daripada kedudukan ekonomi sekarang ini mungkin dianggap cukup kecil, dan sukar sebenarnya untuk menarik nama-nama besar untuk mengambil bahagian dalam Tour of Sarawak ini? Pandangan anda? Kita terpaksa mengikut syarat yang ditetapkan ya. Kalau kita nak tawarkan hadiah yang lebih besar ya, maknanya kita menambah kos kita dan kita jemput pasukan pun ada berdasarkan daripada status mereka, status kelab mereka. Jadi saya rasa dengan hadiah yang ditawarkan memang bersesuaian dengan tahap status kelab mereka. Okey, antara kelab-kelab yang sudah pun memberi respon yang positif untuk mengambil bahagian dalam Tour of Sarawak setakat ini,
Setakat ini kita telah sedang berhubung dengan kelab-kelab melalui persatuan PKBM. PKBM akan menghantar senarai kepada kita apakah kelab-kelab yang sesuai untuk kita jemput. Kita tak boleh jemput kelab yang sebarang kata orang kita mesti ikut kelab yang mengikut status kejohanan. Dan kelab tu juga dia mesti orang kata apa sanggup untuk datang ke kejohanan tersebut. Kalau kita panggil, kalau dia tak datang pun kita tak boleh buat apa-apa. Jadi benda ni akan pihak PKBM akan keluarkan senarai kepada Persatuan Berbasikal Negeri Sarawak, di mana kita telah melantik Encik Zulai, iaitu Setiausaha Persatuan untuk menguruskan hal ini. Jadi kita akan hantar jemputan kepada kelab-kelab yang terbaik dan kita akan bagi tahu kepada mereka tentang status kejohanan kita ini. Dan saya dipahamkan kita juga telah menerima pertanyaan dari kelab-kelab di luar negara Pak Bain untuk menyertai kejohanan ini, tapi menangkan UCI belum lagi mengeluarkan sanction mereka. Jadi kita tak boleh nak menamakan dulu kelab tu. Tapi yang pastinya kelab yang akan bertanding untuk kejohanan ini adalah kelab-kelab yang ternama. Kelab ternama itu menarik apa ni Pak Rahim. Ini tiba-tiba saja terlintas di pemikiran saya. Bila berlangsungnya pertandingan-pertandingan yang bersifat jelajah seperti Letup Adi Langkawi dan juga jelajah Sarawak dan yang akan berlangsung nanti, selalunya prestasi pelumba-pelumba tempatan itu agak mengecewakan. Seolah-olah kita masih lagi tidak mencapai ke tahap untuk bersaing dan bertanding dengan pelumba-pelumba daripada klub-klub luar negara. Apa silapnya Pak Ibrahim? Adakah dari segi latihan, dari segi exposure? Pak Ibrahim lebih tahu barangkali. Di mana silapnya? Kelemahan kita. Yang sebenarnya pelumba yang datang ni, tujuan dia pertama selain pada dapat hadiah, dia nak dapat poin UCI. Tiap-tiap penganjuran ni dia ada sediakan poin. Yang menang tu dia akan dapat poin. Jadi poin ni dia gunakan untuk satu, untuk kelayakan Olimpik, Rio Olimpik. Jadi pada tahun ni memang peak dia. Kalau kita dapat beraja tahun ni memang peak dia. Semua negara nak datang nak dapatkan poin yang dia ajarkan tu. Jadi itu yang kita lihat. Banyak negara nak datang. Tapi mana pun dia tak boleh sembarang-sembarang yang datang. Yang datang tu yang dibenarkan adalah profesional. UCI Professional Continental Team. Itu paling tinggi yang dibenarkan. Lepas tu barulah UCI Continental Team. UCI Continental Team ni kebanyakannya dekat Asia pun dah banyak dah. Kalau kita nak undang pun dah terlalu banyak. Lepas tu UCI menetapkan pula ada yang 3 terbaik dalam satu tahun tu dia mestikan dijemput dalam kelas 2.2. Sekarang ni kita dah kena jemput, kira dah 2 tim dah. Tak boleh lagi. Dia sebab dalam 1 berdua, lepas tu Jepun. Macam tu lah. Nanti kita sama lagi Pak Ibrahim dan juga Pak Tadi. Kita akan berehat buat kali terakhir, tapi anda jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami live dan eksklusif Ruang Bicara. Rehat dulu. Isu semasa terkini, industri kreatif negara, perkembangan muzik tempatan, lensa anak seni, aksi layar perak, tanpa gosip dan sensasi. Semuanya disisipkan selama setengah jam di Telesini, bukan sekadar hiburan. Setiap Sabtu jam 11.30 pagi. Apa itu Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan? Oh, ini undang-undang. Pencatutan atau profiteering ni bermaksud peniaga menaikkan harga barangan atau perkhidmatan dengan tujuan mengambil keuntungan bersih yang berlebihan dan tak munasabah. Adakah ini mencatut? Inilah dia mencatut.
dan kita perlu buat laporan pada pihak penguatkuasa KPDN-KK. Assalamualaikum, Cik. Saya nak buat aduan. Di sini terdapat harga yang sangat tinggi berbanding harga lama dan tak pernah sabar. Waalaikumsalam. Kami akan menyiasat aduan tuan tersebut. Untuk makluman, jika peniaga didapati bersalah mencatut di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011, mereka boleh dihukum. Baiklah, kita berada di penghujung ruang bicara sebenarnya. Tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi ada lagi beberapa persoalan menarik yang mungkin boleh kita kongsi bersama dengan Fadli dan juga Pak Ibrahim. Baik, persiapan yang perlu dibuat adalah sesuatu yang cukup mencabar sebenarnya, Fadli. Tak banyak masa lagi yang tinggal, beberapa bulan saja lagi menjelang bulan Januari 2016. Dan sesuatu yang juga diharapkan oleh rakyat Malaysia yang ingin mengikuti perkembangan terkini Tour of Sarawak ini ialah liputan televisyen. Kalau kita lihat Tour di Langkawi misalnya, liputannya begitu menarik sekali dan setiap hari kita dapat melihat liputan secara langsung yang dipamer ataupun dipancarkan melalui TV. Jadi bagaimana Tour of Sarawak ini? Apakah kita akan dapat melihat? Kalau tak dapat berkesempatan pergi ke Sarawak, mungkin berkesempatan untuk duduk di depan TV dan menonton perlombaan ini nanti. Ini memang matlamat kita, ya. Matlamat kita, kalau boleh kita nak semua rakyat Malaysia dapat melihat secara langsung pertandingan dijalankan. Jadi di pihak kita cuba berunding dengan pelbagai agensi berita, sama ada RTM ataupun TV3 ataupun agensi berita lain yang dapat membantu kita untuk menyiarkan secara langsung, ya. Tak kisahlah sama ada di peringkat permulaan ataupun di peringkat penamat. Apa yang paling penting, rakyat Malaysia dapat mengikuti daripada stage pertama hinggalah ke stage yang terakhir. Dan insyaAllah kita cuba berunding dengan rangkaian televisyen tempatan, seperti RTM. Saya rasa RTM adalah satu agensi kerajaan yang paling tepat, bersesuaian untuk kita jadikan collaboration dengan mereka untuk menjayakan ataupun menyiarkan secara langsung kejohanan ini. Dan kita juga mengharapkan supaya kemungkinan RTM boleh memberi orang kata peliputan secara langsung kepada kejohanan ini. Dan apa yang paling pentingnya sekali, kita juga mengharapkan rakyat di Malaysia ini apabila dah ada secara langsung, tontonlah, tontonlah dan beri support terhadap kita yang akan menganjurkan kejohanan ini. Dari segi peraturan, Pak Ibrahim, daripada UCI sendiri, apakah liputan TV juga diambil kira sebagai salah satu syarat untuk memberi lesen penganjuran kepada mana-mana penganjur yang ingin menganjurkan kejohanan seperti ini? Memang UCI memang menggalakkan kita membuat TV rights, ataupun menyiarkan kita punya kejohanan di satu dunia kalau boleh. Tapi dia lihat juga dari segi kelas kita. Jadi kalau kelas 2 dia tak berapa menekankan sangat. Tapi kalau kelas 1, host kelas tu dah memang dia memang dia perlukan sangat supaya penganjuran ni dibuat secara live kalau boleh. Jadi kita harap gitulah di Sarawak, Tour Sarawak ni akan jaya menarik peminat melalui TV right dan sebagainya. Baik, di penghujung ni tak banyak lagi masa yang tinggal, Fadli. Saya tahu harapan yang cukup tinggi diletakkan oleh pihak penganjur untuk Tour Sarawak ini, dan tentunya lah kita juga ingin melihat aksi daripada pelumba-pelumba luar negara yang sentiasa menunjukkan prestasi yang cukup memberansangkan dalam mana kejohanan yang bersifat Tour ataupun jelajah ini. Tetapi untuk pelumba-pelumba tempatan, apakah Fadli sendiri mempunyai harapan yang hebat sebenarnya, harapan yang cukup tinggi untuk melihat bahawa pelumba-pelumba tempatan bukan saja daripada Sarawak, barangkali dari Semenanjung itu sendiri, daripada Terengganu dan sebagainya juga akan ditampilkan ataupun menampilkan kehebatan mereka dalam Tour of Sarawak? Sudah semestinya kita nak lihat pelumba tempatan kita sekurang-kurangnya naik ke podium, tak kisahlah apa kategori pun,
Cuma harapan kita bagi kelab-kelab tempatan yang kita jemput untuk menyertai Tour Sarawak ni, mereka akan memberi komitmen sepenuhnya. Dan kalau kita jemput contohnya kelab daripada Terengganu ataupun kelab kebangsaan, mereka akan menjalani latihan bersungguh-sungguh lah. Dan kalau ini peluang mereka, ini peluang mereka seperti Pak Im beritahu tadi, untuk meningkatkan diorang punya status. Mungkin bila mereka berjaya menggondoli ataupun berjaya dalam stage pertandingan tu, inilah peluang mereka untuk pergi ke peringkat yang lebih tinggi. So, orang kata apa, Tour Sarawak ni sebagai satu batu loncatan. Harapan kita begitulah, supaya pelumba-pelumba tempatan ini merebut peluang yang kita berikan ini, meningkatkan kayuhan mereka, dan sebenarnya cuba dapatkan kejuaraan, naik ke podium. Dan saya rasa kalau pasukan tim Sarawak dapat orang kata apa, Johan satu stage ini akan menjadi kebanggaan rakyat Sarawak. Saya rasa semua akan keluar berdiri di jalan untuk melihat pelumba-pelumba tempatan untuk berkayuh. Betul. Itu harapan kita sebenarnya. Okey, harapan Pak Ibrahim sendiri mewakili PKBM sendiri untuk Tour of Sarawak ni, Pak Ibrahim. Ya, kita lihat sebenarnya semenjak kita menganjurkan kejuaraan-kejuaraan seperti ini, pelumba kita dah mula maju ke depan. Dulu kita lihat masa kita menganjurkan mula-mula dulu, kita lihat budak kita tak pernah sampai ke garisan penamat. Betul. Sekarang dia dah boleh sampai garisan penamat. Tapi bukan setakat itu saja, dia dah boleh menang pula di garisan penamat. Ini makna penganjuran ni yang penting. Dia dapat ilmu, dia menimba ilmu daripada negara-negara yang datang tu. Jadi kita dah boleh bertanding dengan diorang. Lepas tu kita kan pernah menjadi juara TSG, pernah jadi juara Asia Tour nombor 1. Itu menunjukkan pendekatan yang kita dah capai melalui perlombaan macam ni lah. Kalau kita tak menganjur seperti ini, kita tak lihat, tak dapat melihat budak kita boleh maju ke depan. Dan terkenal dah nama-nama Malaysia sekarang ni. Semua orang nak undang kita dah. Put letaklah politicking ke tempat lain sebenarnya, Pak Ibrahim. Secara peribadinya, apakah Pak Ibrahim merasakan, sebelum saya bagi peluang kepada Pak Fadli untuk menutup nanti, sebenarnya kita ada potensi, pelumba-pelumba kita ada potensi sebenarnya. Apa yang mereka perlukan adalah pendedahan, dan mungkin Tour of Sarawak ini juga merupakan medan yang baik kepada mereka. Tetapi nasihat anda kepada pelumba-pelumba kita sendiri? Saya pun nasihat kepada pelumba, jangan kita gentar menghadapi pelumba daripada negeri barat terutamanya, yang kita kena pasti. Sebab bila sesuatu perlombaan yang datang, dia mesti bawa dia punya juara pecut, juara bukit. Yang kita selalu tewan ni bukit, tapi dari segi pecutan kita dah dapat atasi dia orang. Kita setanding dengan dia. Jadi saya harap kita dapat baiki dari segi bukit lah kalau kita nak menang yellow jersey. Takat ni kita green jersey dah dapat dah pecutan. Pasal apa susah kan Pak Ibrahim? Kita ada bukit-bukit tinggi, kita ada Cameron Island, kita ada Genting Island. Latihan tak ada ke apa? Kadang-kadang bukit ni kita bukan dapat naik setiap kali. Dan sebenarnya kita kena selalu, barulah kita dapat mengatasi masalah mendaki bukit tu. Okey. Okey, 2 minit saya bagi pada Pak Fadli lah untuk menyampaikan putusan terakhir sebelum penganjuran. Tapi kita akan jemput lagi nanti Pak Fadli sebelum launching kejuaraan Tour of Sarawak ini. Tetapi harapan apa yang ingin anda nyatakan sekarang ini, bukan saja kepada rakyat Sarawak tetapi kepada rakyat Malaysia secara keseluruhannya tentang Tour of Sarawak 2016. Okey, akhir sekali saya mengucapkan terima kasih kepada pengurusi kita yang berhormat Tan Sri Mawan, dan juga timbalan pengurusi kita yang berhormat Datuk Abdul Karim Hamzah, kerana memberi peluang kepada syarikat kita Fine Justice Berhad yang diterjui oleh Ketua Pegawai Eksekutif iaitu Encik Fazul Mak Yusof, dan juga dengan jawatan kuasa yang kita telah lantik di peringkat pusat dan juga di peringkat jawatan kuasa induk dan juga jawatan kuasa kerja. Cuma saya harap gabungan dan kerjasama daripada pelbagai pihak ini akan membantu pihak kita untuk menjayakan. Dan harapan kita kepada rakyat Sarawak, sokonglah
kejohanan ini adalah kejohanan anda. Kejohanan Tua Sarawak adalah kejohanan untuk negeri Sarawak. Tolonglah kita untuk menjagakannya, kerana ini akan mengangkat nama baik sukan berbasikal negeri Sarawak. Dan untuk rakyat Malaysia, berilah kata apa, sokongan moral kepada pelumba-pelumba tempatan agar dapat bersaing dengan pelumba-pelumba antarabangsa. Dan kita juga berharap dengan kerjasama daripada Kementerian Belia dan Sukan dengan Kementerian Kerja Raya dan juga Kementerian Pelancongan dan juga kementerian di peringkat Kerajaan Negeri Sarawak, terutama sekali kepada ayahanda kita Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Adnan Satin, memberi sokongan padu kepada pihak kita untuk menjayakan program ini. Itu harapan kita lah, harapan kita yang amat besar, agar kejayaan ini akan mendorong kita supaya benda kejayaan ini akan menjadi kejohanan kata apa, yearly tour, annual affairs. Yes. Okay. Terima kasih kepada Fadli, terima kasih kepada Pak Ibrahim kerana sudi bersama dengan kita, dan kita juga mengharapkan Tour of Sarawak 2016 ini akan menempuh satu kejayaan, dan mungkin ini akan meletakkan negeri Sarawak itu sendiri sebagai salah sebuah negeri yang boleh menganjurkan satu cara jelajah lumba basikal yang bertaraf dunia. Tapi sebelum berpisah itu, kalaulah kata pilihan raya negeri Sarawak diadakan pada tarikh itu akan dibatalkan ini satu soalan bonus. Kalau pilihan raya diadakan awal sebelum kejohanan, maknanya ini adalah hadiah untuk rakyat Sarawak. Kalau diadakan sebelum kejohanan, merupakan satu detik yang bersejarah bagi negeri Sarawak. Jadi kita nantikanlah kejohanan Tour Sarawak ini untuk rakyat Sarawak. Terima kasih kepada anda yang bersama kami di Ruang Bicara live dan eksklusif di Bernama TV ini, dan insyaAllah dari masa ke semasa seperti apa yang selalu saya war-warkan, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih